Al-Fadhil Ustaz Salihin. Jadi tuan-tuan semua, apa yang diulas oleh Al-Fadhil Ustaz Salihin tadi, antaranya ialah tuan-tuan semua, kita bila kita buat amal kena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena buat sesuatu itu dasarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berdasar kepada yang lain. Kerana bila kita buat sesuatu bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, kita akan jadi mudah merajuk. Antara faktor kita jadi mudah merajuk ialah kita buat bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita berjuang, ataupun kita buat apa sajalah, bekerja dan sebagainya, bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba kita buat kerana sesuatu habuan dunia. Tiba-tiba habuan itu tak dapat, kita akan mudah rasa merajuk. Tak ada guna buat benda ini. Apa yang kita buat ni hanya sia-sia sahaja. Itu yang terlintas di fikiran kita. Tetapi sebenarnya benda itu lebih jauh lagi perlu kita fikir, bahawasanya di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa buat amal yang baik walaupun sebesar zarah sekalipun, Allah Subhanahu wa taala akan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan dalam hadis yang lain, hapuk debu yang lekat di kaki kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala pun Allah Subhanahu wa taala kira itu debu tu semua. Apatah lagi kalau benda lain, luka dan sebagainya, hanya debu saja Allah Subhanahu wa taala akan kira. Sebab itu tuan-tuan semua, dulu-dulu ada orang mencari malam Lailatul Qadar. Cari malam Lailatul Qadar bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, tetapi kerana habuan keduniaan. Ada seorang lelaki, dia jatuh bankrupt bulan Ramadan. Jadi dia cari solution, tak ada solution. Boleh tak solution? Betul tak? Betul aku awak petronan yang hebat tu salah sebut ampun. Jadi penyelesaian, tak ada penyelesaian tu. Akhirnya jumpa dengan Tok Guru. Jadi Tok Guru atau Ustaz kata tak apalah, ini malam 10 terakhir Ramadan ni, kau pergilah masjid, cari Lailatul Qadar. Bila kau jumpa Lailatul Qadar, kau mintalah kaya, kata dia. Jadi tuan-tuan semua, orang ni pun pergi masjid. Malam pertama tak ada, malam kedua tak ada, malam ketiga ada orang masuk ke masjid. Masjid kan gelap malam, masuk ke masjid. Jadi sangka dia malaikat datang bawa Lailatul Qadar. Sebenarnya tuan-tuan semua, yang berhenti itu adalah penggali jual roti. Dia berhenti nak singgah sembahyang Isyak. Jadi dia kata ni berbulu elok ni agak malaikat kot. Jadi penggali itu sembahyang Allahu Akbar. Kata dia, tak boleh tunggu lama ni. Kalau tidak malaikat naik habislah, tak dapat Lailatul Qadar. Dia pun pergi ke belakang, peluk kuat-kuat. Yang dia sangka malaikat tu, aku mau kaya, kata dia. Jawab penggali tu, kaya tak rak, kacang ada. Tentu semua, kenapa tuan-tuan? Jadi kerana dia mencari Lailatul Qadar, kerana sedikit keduniaan. Jadi itulah balasan dia. Sebenarnya Lailatul Qadar yang kita cari itu untuk mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan nak kaya, bukan nak pangkat dunia itu semua. Begitu juga orang pergi ke Mekah, dia tawafnya beratus-ratus kali kerana ingin naik pangkat, bukan mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun boleh, tetapi maknanya apa yang kita buat itu dah di bawah darjat yang sepatutnya. Ini tuan-tuan semua. Bila kita balik kepada pembicaraan Al-Quran, Al-Quran ini menjadi satu kitab yang kita tinggalkan hari ini. Kita jarang baca Al-Quran, apatah lagi untuk mengamalkan. Tapi kalau buku-buku komik, kalau orang perempuan dia suka tengok televisyen. Sekarang ni tuan-tuan semua, televisyen di TV
Yang famous bukan apa-apa je, marah orang atas. Orang bawah tak kena, dia kata kena orang atas je. Jadi orang bawah pun sama. Sekarang di televisyen Adam dan Hawa. Kuat bunyi. Jadi tentu semua, bukan saya kena, kawan saya lah, ustaz juga. Tengah-tengah ceramah ada orang hantar kertas. Ingatkan kertas soalan. Rupanya kertas daripada muslimat. Ustaz, tolong berhenti cepat sikit, kami nak balik tengok Adam dan Hawa. Dia agaknya apa benda Adam dan Hawa tu, Wallahu a'lam, kan? Tuan-tuan yang tengok tahulah, saya tak tengok, kan? Kita mana tengok saya. Jadi begitu cerita dia tuan-tuan semua. Tetapi Al-Quran kita jarang baca dan jarang hayati. Mungkin bulan Ramadan kita bacalah, berbeza keadaan di Mesir ataupun di beberapa negara Arab. Di beberapa negara Arab, tuan-tuan semua, orang baca Quran ni biasa. Dalam bas, kalau naik bas, semua baca Quran. Melainkan dalam bas je. Jadi baca Quran tuan-tuan semua. Tak? Kalau bulan Ramadan lagilah. Maknanya ada satu Quran kecil di tangan, baca. Tapi di Malaysia ada seorang kawan saya, Ustaz Ustaz Fauzan. Jadi kata dia, tuan-tuan semua, bulan Ramadan dia baca Quran dalam bas. Tak silap dalam bas lah, gitulah cerita, saya tak ingat sangat. Jadi orang datang ke tempat dia, dia kata apa? Dek, nak minta sedekah ke? Kata dia. Jadi gayanya kalau baca Quran dalam bas, maknanya minta sedekah. Karena di Malaysia ni kan begitu, kalau baca Quran tu Bismillahirrahmanirrahim, ulu tangan. Jadi gayanya minta sedekah. Jadi dia ingat orang nak minta sedekah. Kenapa? Kerana budaya baca Quran ini adalah lemah sekali di Malaysia. Nah, kalau di Malaysia, kalau baca Quran dalam bas dan sebagainya, orang tengok pelik. Tapi kalau baca benda lain, tak pun. Sebab itu tuan-tuan semua, dalam hadis yang lain, Nabi SAW memberi kebenaran untuk berdengki kepada orang yang baca Quran. Dengki ni satu dosa besar. Yang dosa dia ini, dosa dengki ini, dia memakan amalan yang kita buat yang baik. Tetapi dalam dua bab Nabi SAW beri kebenaran untuk berdengki. Nabi SAW dalam hadisnya sebut, la hasada illa fisnatain, tidak boleh berdengki melainkan pada dua perkara saja. Yang pertamanya, rajulun atahu Allahul kitab faqama bihi ana al-layl, seorang lelaki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia kemahiran baca Quran, baca kitab, maka dia membacanya pada waktu tengah malam, qiyamul lail dengan Quran pada waktu tengah malam dan sebagainya. Wa rajulun, dan yang kedua, atahu Allahu malan, lelaki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia harta, fahuwa yatasaddaqu bihi ana al-laili wa atraf an-nahar, dan dia bersedekah dengan rezeki yang Allah taala bagi tadi siang dan malam. Siang pun boleh sedekah, malam pun boleh sedekah. Jadi hari ini siang, tuan-tuan boleh sedekah, tak ada masalah. Jangan tunggu nak malam sedekah. Tak ada masalah. Malam, siang boleh sedekah. Jadi tuan-tuan semua, maknanya orang yang baca Quran ni kita boleh dengki kat dia. Oh, banyak baca Quran, aku pun nak lebih daripada dia baca Quran. Tetapi dalam hal lain, Nabi SAW tak beri kebenaran untuk berdengki. Ini menunjukkan kelebihan kalau kita ni baca Quran. Jadi tuan-tuan semua, cuba kita berazam. Cuba kita berazam. Lepas daripada forum ni, balik tanamkan azam. Setiap hari kita bacalah Quran. Quran ni ada 30 juzuk. Satu juzuk ada 10 line. Setiap line ada 2 buku. Jarang ada 3 buku. Satu line 2 buku. Jadi kalau kita bacalah untuk satu juzuk satu hari, 2 line setiap kali lepas sembahyang, maka satu hari 10 line, satu juzuk satu hari. Mudah je, 2 line, 2 line, 2 line. Kalau majalah,
Kalau sahabat metro tu kita boleh baca habis daripada depan sampai ke belakang. Masuk-masuk iklan pun kita baca. Iklan macam-macam kan dalam metro, iklan jual rumah, beli rumah, itu pun boleh kita baca. Apatah lagi kalau Al-Quran yang satu huruf 10 pahala kan. Kalau dah berapa huruf kita baca, berapa banyak dah kita dapat pahala. Jadi tuan-tuan semua, kita kembali kepada Al-Fadhil Ustaz Salihin. Jadi Ustaz, dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam awal-awal lagi surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, Allah Ta'ala saja yang tahu dengan maksudnya. Inilah Al-Quran, satu kitab yang tidak diragu pada, hudan lil muttaqin, yang menjadi petunjuk kepada sekalian orang yang bertakwa. Jadi tuan-tuan semua, jadi Ustaz, Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan Al-Quran sebagai satu kitab yang tidak ada ragu-ragu pada. Tetapi kita lihat pada akhir-akhir zaman ini, kebanyakan mulut menyebut kami percaya kepada Al-Quran, tetapi dari segi terjemahan dalam amalannya seolah-olah menidakkan dan meragukan Al-Quran itu. Seolah-olah apa yang Al-Quran sebut itu kita jadi ragu-ragu terhadapnya. Seolah-olah dosa pahala yang disebutkan dalam Al-Quran itu kita kurang keyakinan terhadapnya. Jadi bagaimana fenomena ini, keadaan ini boleh berlaku, dan macam mana kita nak selesaikan? Boleh tak Ustaz terangkan jalan penyelesaian untuk jadikan kita sebagai Al-Quran ini sebagai kitab yang tidak diragui, kita percaya 100% dalam keyakinan dan dalam amalan kita. Falyatafaddal.